Buletin 1.30 28 November antara paparan utama hari ini. Pasukan khas buru suspek cederakan 2 penjawat awam dalam kejadian di Quill Seafield. Selaras sekolah tahfiz, kerajaan cadang wujudkan Majlis Tahfiz Negara awal tahun depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azaria Tagaya. Syarikat pemaju One City Development Sendirian Berhad dilaporkan tidak mematuhi proses pengambil alihan tapak kuil Sri Maha Mariamman di Subang Jaya, Selangor seperti yang dirancang antara pihak terlibat mengikut peruntukan undang-undang. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sidang media khas di Putrajaya sebentar tadi mendedahkan syarikat peguam yang dilantik One City Development Sendirian Berhad memberi upah sehingga RM150,000 kepada kumpulan yang didakwa menceroboh tapak kuil yang menjadi pertikaian itu. Ia bagi mengawal tapak kuil sebelum ketibaan pemaju dan polis pada pagi Isnin lalu bagi tujuan pengosongan tapak. Justru itu, kerajaan memandang serius isu berkenaan sehingga ia menjadi sentimen kepada masyarakat Melayu dan India. Siasatan pihak polis mendapati peguam, ini penting saya jelaskan, peguam syarikat pemaju telah mengupah sekumpulan lelaki Melayu untuk menceroboh kuil tersebut dan mengawal kawasan kuil sebelum ketibaan pihak pemaju dan polis pada pagi 26 November 2018. Bermakna peguam telah mengambil orang Melayu nak kawal kuil. Jadi itu saudara boleh faham bagaimana perasaan mereka yang terlibat. Berdasarkan siasatan polis, sejumlah RM150,000 telah diserahkan pada ketua kumpulan itu untuk melakukan kerja menceroboh, mengambil alih dan mengawal kuil. Selama lebih kurang 50 orang telah diupah untuk melakukan kerja ini yang setiap seorang daripada mereka menerima bayaran antara RM150 hingga RM300. Ini kumpulan Melayu dapat duit daripada peguam syarikat One City. Pihak pengurusan kuil dalam pada itu mengetahui hasrat pemaju One City Development Sendirian Berhad untuk mengambil alih tapak berkenaan melalui penghakiman bertarikh 11 Mac 2014. Proses pengosongan tapak kuil seharusnya dilakukan pada jam 7 pagi Isnin lalu. Susulan itu, pihak pemaju sekali lagi merancang untuk mengambil alih tapak kuil ini yang dijadualkan bermula pada jam 7 pagi 26 November 2018 yang lalu. Perbincangan mengenainya telah diadakan di antara pihak pemaju dan ahli jawatan kuasa kuil. Pihak polis juga telah dimaklumkan mengenai rancangan ini dan bersedia untuk mengawal ketenteraman di sekitar kawasan kuil tersebut. Namun demikian, pihak yang dikaitkan dengan syarikat pemaju telah tidak mematuhi proses pengambil alihan tapak kuil seperti mana yang dirancang mengikut peruntukan undang-undang. Polis dalam pada itu sudah menubuhkan pasukan khas bagi memburu suspek kejadian rusuhan di kuil berkenaan sejak kemarin. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, pasukan khas dari Bukit Aman itu akan membantu Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor dalam usaha mengesan suspek yang mencederakan 2 penjawat awam dalam insiden berkenaan. Kita sudah tubuhkan task force tentang perkara ini, diketuai oleh Datuk Seri Pengarah PJJ, dan kita pun dah hantar tim daripada Bukit Aman untuk membantu Selangor bagi mengesan mereka-mereka yang terlibat, termasuk yang menyerang anggota bomba dan anggota kita lah yang cedera retak tangan dia dan sebagainya. Task force ni sedang melancarkan operasi lah pada ketika ini.
Beliau berkata demikian pada sidang media di Maktab Polis Diraja Malaysia di Ceras, Ibu Negara pagi tadi. Terdahulu, Tan Sri Fuzi melancarkan buku pembuktian dan pendakwaan serta buku panduan siasatan jenayah membabitkan ejen kimia, biological, radiological, nuklear dan letupan CBRNE. Dalam pada itu, keadaan semalam di sekitar kawasan kuil adalah terkawal walaupun ada sekumpulan individu antara 50 hingga 100 orang cuba mencetuskan kekecohan. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Mohamad Fuzi Harun menafikan seorang lelaki dalam rakaman video yang tersebar di media sosial didakwa terbabit dalam rusuhan di kuil semalam adalah anggotanya. Hasil semakan polis mendapati individu berkenaan ialah bekas sukarelawan simpanan polis PVR yang telah ditamatkan perkhidmatannya. Semakan kita buat, dia bukan anggota polis. Dia PVR. Polis Volunteer Reserve kita pada satu ketika, tapi disebabkan masalah tertentu kita dah terminate dia. Jadi kenyataan yang mengatakan dia anggota polis terlibat sama dalam itu adalah tak benar sama sekali lah. Polis dalam pada itu dilaporkan menahan sekurang-kurangnya 9 individu berhampiran kuil berkenaan malam tadi. Ia selepas mereka yang berkumpul enggan mendengar arahan untuk bersurai. Polis mengerahkan 2 unit pasukan tempur ringan anti-rusuhan sekitar 12.50 pagi tadi. Separuh daripada 80 individu yang berkumpul di sekitar kuil bersurai, namun selebihnya berdegil. Polis kemudian memberi amaran terakhir dan memaklumkan akan membuat tangkapan sekiranya mereka terus enggan bersurai. Akhirnya polis bergerak untuk membuat tangkapan dengan pasukan LSF mengambil kedudukan bersiap sedia. Beberapa individu yang berjaya melarikan diri berundur ke stesen minyak berhampiran dan mula menjerit ke arah polis. Operasi tangkapan berlangsung kira-kira 20 minit. Pasukan forensik Bukit Aman dalam pada itu tiba jam 10.40 pagi tadi di pekarangan kuil. Kira-kira 15 orang anggota forensik berada di tapak kuil bagi memulakan siasatan. Tinjauan kami turut mendapat mereka menggunakan drone bagi tujuan siasatan. Dalam perkembangan berkaitan, anggota Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya yang cedera dipukul dipindahkan ke Institut Jantung Negara jam 11.33 malam tadi. Keputusan memindahkan Muhammad Adib Muhammad Kasim dibuat supaya mangsa diberi rawatan sewajarnya. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, hasil perbincangan dengan 4 pakar di IJN, Muhammad Adib dipindahkan kerana IJN mempunyai peralatan yang lebih sesuai untuk rawatannya. IJN juga mempunyai satu mesin khas yang dapat menyalurkan oksigen yang lebih banyak ke paru-paru Muhammad Adib. Keadaan Muhammad Adib juga dilaporkan semakin baik walaupun masih belum sedar kerana kesan ubat sedatif. Difahamkan mangsa mengalami patah tulang rusuk dan kecederaan dalaman akibat dipukul dalam insiden berkenaan. Muhammad Adib, 24 tahun yang duduk di bahagian penumpang hadapan unit EMRS, ditarik keluar oleh kumpulan perusuh sebelum dipukul. Dan bagi mendapat gambaran terkini di lokasi, kita terus saja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Baik Amy, bagaimana situasi di sana? Baik, terima kasih Azaria. Setakat pemantauan saya sejak seawal 8 pagi tadi, terdapat sedikit pertambahan individu yang datang ke lokasi ini dan ini termasuk dengan orang awam yang datang hanya untuk melihat sama ada untuk tujuan itu ataupun mereka yang datang untuk melakukan upacara keagamaan ataupun bersembahyang. Dan pada waktu ini saya kira keadaan sangat terkawal dan tiada rusuhan ataupun pergaduhan yang berlaku dan memandangkan sejumlah anggota telah pun ditempatkan di sekitar lokasi ini dan difahamkan seramai 200 orang pihak berkuasa ataupun anggota yang sedang melakukan pemantauan. Dan bercakap mengenai pemantauan, masih lagi pasukan simpanan persekutuan ataupun FRU masih lagi ditempatkan di sini. Ada truk sebanyak 7 truk ataupun 7 kenderaan, mereka masih berada di lokasi untuk bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan.
Dan setakat ini kami difahamkan oleh pihak kuil tiada halangan untuk orang awam datang melakukan upacara keagamaan ataupun bersembahyang. Namun aktiviti itu mungkin tergendala seketika sebentar lagi kerana siasatan forensik sedang dijalankan. Dan bercakap juga mengenai siasatan forensik, sebentar tadi laluan daripada arah Shah Alam ke Puchong turut berlaku sedikit kesesakan akibat siasatan itu. Bagaimanapun telah dapat dileraikan sekitar 15 minit kemudian. Dan tadi kalau dapat saya kongsikan, kami pihak media dan di lokasi ini menerima kunjungan daripada Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Datuk Fisul Saleh dan juga Komander FRU iaitu Senior Assistant Commissioner Hamzah Ahmad yang mengadakan pertemuan bersama pihak kuil, dan pertemuan itu adalah bagi membincangkan isu-isu keselamatan di lokasi ini. Dan turut berada di sini selepas itu Pesuruhjaya Suhakam Encik Jora Joseph yang turut membincangkan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia bersama pihak kuil. Dan kalau izinkan saya berkongsi sedikit apa yang dapat saya kongsikan tadi, sidang media yang sedang berlangsung sebentar tadi, pihak kuil mengatakan bahawa insiden yang membabitkan kecederaan terhadap anggota bomba itu adalah satu kemalangan, dan pihak kuil juga mendakwa mangsa tidak dipukul oleh orang awam, sebaliknya mangsa cedera kerana kemalangan ketika truk mengundur ke belakang. Jadi saya kira setakat itu yang dapat saya kongsikan, Azaria, pada ketika ini. Kembali bergabung bersama Azaria di Sri Pentas. Terima kasih. Bertemu kembali. Sime Darby Property Berhad mencatatkan penurunan keuntungan bersih kepada RM28.79 juta pada suku pertama berakhir 30 September 2018 daripada RM421.69 juta direkodkan pada tempoh sama tahun lalu. Perolehan meningkat 1.6% kepada RM480.33 juta daripada RM472.61 juta sebelumnya. Bagi tempoh dikaji, segmen pelaburan hartanahnya mencatatkan keuntungan RM10.4 juta. Bagaimanapun, segmen riadah dan hospitality merekodkan kerugian yang tinggi pada RM9.8 juta. Berkenaan prospek, Sime Darby Property berada pada landasan memenuhi sasaran jualan dan jualan yang belum dibilkan masing-masing sebanyak RM1 bilion dan RM2.2 bilion tahun ini. Petronas Dagangan Berhad PDB melaporkan perolehan yang lebih tinggi sebanyak RM7.82 bilion bagi suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2018. Ia berbanding RM6.87 bilion direkodkan pada suku sebelumnya berikutan harga pasaran yang lebih tinggi. Keuntungan bersih bagaimanapun jatuh kepada RM270.27 juta daripada RM761.73 juta berikutan volume jualan yang lebih rendah dan perbelanjaan operasi yang lebih tinggi. Bagi tempoh dikaji, PDB mengisytiharkan dividen sebanyak 16 sen sesaham biasa untuk Q3. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PDB, Datuk Seri Said Zainal Abidin, syarikat akan terus memberi tumpuan kepada agenda transformasi digital untuk meningkatkan kecekapan operasi bagi memastikan perniagaan kekal berdaya tahan dan berdaya saing. Untuk suku keempat pula, katanya antara faktor yang bakal memberi kesan kepada prestasi keuangan kumpulan termasuk ketidakstabilan harga minyak ditambah dengan persekitaran ekonomi Malaysia dan sentimen pengguna. Beralih ke Dewan Rakyat, tambahan dana RM250 juta kepada Tekun untuk dimanfaatkan usahawan kecil. Itu antara tumpuan di sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Untuk laporan lanjut, kita bersama Juliana Syarin di Parlimen. Juliana. Azaria, kerajaan bercadang untuk menubuhkan Majlis Tahfiz Negara awal tahun hadapan dalam usaha untuk menyelaraskan sekolah tahfiz swasta. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh berkata, penubuhan majlis itu bukan sahaja menjamin keselamatan pusat tahfiz tersebut, tetapi mewujudkan sistem pengiktirafan dan pensijilan bagi institut tahfiz seperti mana yang termaktub dalam 5 teras dasar pendidikan tahfiz negara.
peruntukan untuk sekolah-sekolah tahfiz sebanyak 50 juta yang diumumkan itu, kita akan bertegas ya, sekolah-sekolah tahfiz yang berdaftar saja akan menerima bantuan tersebut, kerana di situlah cara kita untuk membantu mereka menambah baik ya apa yang mereka tawarkan di sekolah-sekolah tahfiz. Sebab kita perlu mengawal, kita perlu memberi pensijilan, kita perlu menaik taraf dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang boleh kita laksanakan apabila ada majlis, wujudnya majlis tahfiz negara tadi. Ya, sebab sekarang ini kita hanya baru ada dasar pendidikan tahfiz negara yang dibawa daripada kerajaan terdahulu. Jadi kehadapan ini pengujudan majlis tahfiz negara untuk dari segi operasinya dan segala 5 teras yang saya sebutkan tadi. Ya, terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kubang Kerian, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Antara teras dasar pendidikan tahfiz negara yang lain termasuk memantapkan undang-undang dan penguatkuasaan, memperkenalkan modul institusi tahfiz yang diiktiraf serta memperkasa tabir urus institusi tahfiz. Sehingga Jun lalu terdapat 815 mahat tahfiz swasta berdaftar dengan bilangan 47,474 pelajar dan 5,426 guru. Biarpun peruntukan untuk tekun nasional menurun dari 500 juta ringgit kepada 100 juta ringgit untuk tahun ini seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2019, namun Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata, tambahan 250 juta ringgit akan diambil dari dana dalaman agensi itu, menjadikan keseluruhan 350 juta ringgit dapat dimanfaatkan oleh usahawan kecil. Sejauh manakah pengurangan peruntukan daripada 500 juta pada tahun 2018 kepada 100 juta pada tahun 2019, di mana mampukah untuk kita merancakkan lagi pembangunan sektor industri kecil dan sederhana secara berkesan dan efektif. Jumlah ini kalau diberikan dengan teliti ya, dengan kriteria-kriteria yang jelas dan persediaan-persediaan yang lengkap di pihak peminjam, kita rasa ianya akan menjadi lebih efektif daripada pemberian sejumlah besar yang kebanyakannya atau sebahagiannya tidak digunakan untuk perniagaan ya. Ada yang digunakan untuk ya, pembelian perabot, motosikal dan sebagainya. Ini adalah kejadian-kejadian yang benar-benar dilaporkan oleh tekun yang menyebabkan pinjaman-pinjaman kita tidak efektif. Artinya walaupun jumlahnya kecil, kita akan pastikan ianya sampai kepada pihak yang berkenaan. Dimaklumkan dari tahun 2013 hingga 2018, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk disalurkan kepada usahawan kecil dan sederhana menerusi tekun. Dalam tempoh sama, 2.77 bilion ringgit disalurkan kepada 175,445 usahawan dengan tambahan 1.27 bilion ringgit daripada dana dalaman tekun. Turut dinyatakan 2.07 bilion ringgit telah dibayar balik dari tempoh 2014 sehingga 2018. Ketika ini persidangan Dewan Rakyat sedang berhenti berehat dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Sekian dulu laporan dari Parlimen, kembali semula ke Sri Pentas.